Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Adeline Tam. Saya Nur Fatihah Afifah binti Muhammad Fazil dan 3 rakan saya lagi iaitu Marcelina binti Ahmad Salih, Nurul Masyita binti Ahmad dan Nurul Masyahuda binti Kasmar akan membentangkan laporan bisnis model canvas bagi syarikat Gitu Drink. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit pengenalan bagi syarikat kami. Gitu Drink merupakan perniagaan yang mengusahakan air jagung yang dikenali dengan nama Tasty Corn Juice. Produk minuman ini merupakan salah satu produk yang popular atau menjadi tren kepada orang ramai pada masa kini kerana memiliki khasiat buah jagungnya. Slogan untuk produk ini ialah kenikmatan berganda, sudah beli pasti nak lagi. Daripada slogan tersebut ini ingin menyampaikan bahawa produk minuman yang kami hasilkan ini dapat memberikan kenikmatan dan kelazatan yang mampu menghilangkan dahaga dan dikongsi bersama. Seterusnya, maksud logo perniagaan yang kami reka sendiri ini yang memaparkan penggunaan warna kuning yang signifikan dengan warna air jagung itu sendiri. So now I will introduce our company members. So first we have Nur Fatihah Afifah Muhammad Fazil sebagai pengurus syarikat yang bertanggungjawab merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber manusia. Nurul Masyita Ahmad sebagai pengurus kewangan yang bertanggungjawab dalam mengurus kewangan syarikat. Marcelina Ahmad Salih sebagai setiausaha yang bertanggungjawab memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan. Muhammad Hisham Syahrudin sebagai pengurus di bahagian pembungkusan dan penghantaran. Muhajirah Abdul Rahim sebagai pengurus yang akan mengurus di bahagian khidmat pelanggan. Nur Azwan Anang sebagai pengurus pemasaran yang bertanggungjawab dalam mencadangkan strategi jualan dan pendekatan serta mengukur hasil semua usaha. Dan yang terakhir iaitu saya Nurul Masyahuda Kasmar sebagai pengurus media sosial syarikat. Kesesuaian pasaran produk ini disasarkan dalam kalangan penduduk Sandakan yang pelbagai peringkat, yang merujuk kepada golongan kanak-kanak, remaja bahkan warga tua. Hal ini dilihat semua peringkat mampu menikmati keluaran produk kami ini. Seterusnya, praktikum perniagaan yang digunakan oleh syarikat kami adalah order and delivery. Industri dan jenis produk yang diniagakan merupakan minuman air jagung. Bagaimana tercetusnya idea produk ini adalah disebabkan air jagung merupakan salah satu air yang menjadi kesukaan orang ramai di kawasan Sandakan. Meskipun air ini tidak lagi menjadi minuman baharu dalam kalangan penduduk Sandakan, namun permintaannya masih lagi tinggi sehingga ke hari ini. Oleh itu, kami melihat bahawa minuman ini memiliki potensi untuk diniagakan. Seterusnya kita masuk kepada plan BMC yang ada 9.2. Yang pertama adalah segmen pelanggan dalam projek ini adalah kanak-kanak, remaja, ketua ataupun pelanggan dari media sosial. Tetapi golongan-golongan ini tertumbuh hanya di Sandakan sahaja. Seterusnya hubungan pelanggan sama ada secara langsung muka, WhatsApp, Messenger ataupun Instagram. Sedangkan nilai ini bergantung kepada pembelian pelanggan dan perkhidmatan penghantaran pantas. Bergantung pada permintaan pelanggan lah berapa nilai yang mereka mahu beli. Seterusnya aktiviti utama menyediakan medium atas talian, menyediakan gerai, menjalankan periklanan, promosi perayaan ataupun tunai semasa penghantaran atau COD, cash on delivery. Rakan kongsi utama kami adalah ahli hubungan kami sendiri dan pembekal pati air jagung tersebut. Sumber utama yang telah kami persetujui adalah melalui pewangan, pembungkusan, tenaga manusia. Wang itu adalah berbentuk wang tunai sebagai modal. Tenaga manusia itu antara kami lah untuk melangsungkan perniagaan ini. Termasuk pada kos struktur yang terlibat ialah sewa gerai,
modal syarikat, dan minyak kenderaan untuk penghantaran semasa COD dilaksanakan. Yang terakhir sekali adalah aliran pendapatan. Aliran pendapatan ni kami dapat melalui penjualan air jagung. Penjualan air jagung di kawasan tertentu disandarkan sahaja sama ada berbentuk wang tunai ataupun wang tunai atas talian. Aliran pendapatan ini juga kami peroleh dari harga promosi. Harga promosi kami tawarkan kepada pelanggan semasa hari pertama pembukaan gerai kami untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan pada hari kejadian. Seterusnya, saya Nurul Masita binti Ahmad akan membentangkan mengenai risiko atau masalah yang akan berlaku dalam menjalankan perniagaan ini. Risiko atau masalah yang pertama yaitu persaingan produk pasaran. Keadaan ini disebabkan berlakunya situasi di mana ramai peniaga menjual produk air minuman yang sama, yaitu air perisa jagung, karena potensi minuman ini yang menjadi kegemaran dalam kalangan penduduk Sandakan. Kemudian, kesukaran untuk mengekalkan kualiti produk. Kami mengenal pasti bahawa terdapat kesulitan untuk memastikan produk minuman ini tidak cair bersama ais sementara menunggu produk sampai ke tangan pelanggan semasa penghantaran melalui cash on delivery iaitu COD. Oleh itu, risiko ini menyebabkan kesukaran mengekalkan kualiti produk sekiranya berlaku keadaan di mana ais mencair sebelum ianya sampai ke tangan pelanggan. Risiko atau masalah yang seterusnya yaitu mendapat pesanan yang banyak daripada pelanggan. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pelanggan akan lambat menerima produk disebabkan banyak pesanan yang perlu dihantar kepada setiap pelanggan di setiap kawasan. Seterusnya, naratif penyelesaian masalah. Naratif penyelesaian bagi masalah ataupun risiko yang pertama yaitu mempelbagaikan cara jualan, seperti mempromosikan jualan di platform media sosial. Bagi masalah atau risiko yang kedua adalah menggunakan alternatif lain yaitu dengan memasukkan ais ke dalam air apabila tiba di kawasan penghantaran. Bagi masalah atau risiko yang ketiga adalah menetapkan masa penghantaran kepada pelanggan terlebih dahulu sebelum membuat penghantaran agar pelanggan tidak tertunggu-tunggu produk sampai ke tangan mereka. Seterusnya, analisis daya saing. Yang pertama, pesaing secara langsung, di mana banyak pengusaha yang menawarkan produk serupa seperti Tasty Corn Juice. Yang kedua, pesaing tidak langsung yang dilihat dari produk yang sama tetapi mempunyai perbezaan dari segi rasa. Contohnya seperti air teh pure. Yang terakhir ialah pesaing masa hadapan, iaitu keluaran pelbagai rasa air seperti teh hijau dan banyak lagi perisa. Bagi unjuran kewangan untuk kos permulaan pula, kami menganggarkan bahawa modal adalah sebanyak RM38 bagi setiap 7 orang ahli kumpulan. Kos operasi bagi perniagaan ini adalah seperti bahan utama iaitu air jagung sebanyak RM170, bahan pembungkusan sebanyak RM45, bahan mentah sebanyak RM26 dan utility adalah sebanyak RM25. Jumlah anggaran modal pula adalah sebanyak RM266. Seterusnya kita masuk kepada risiko dan strategi yang telah kami bincangkan, iaitu risiko kewangan yang pertama dan yang paling utama. Apabila modal dan kos operasi awal yang terlalu terhad untuk membiayai modal dan lain-lain kos seperti bahan resepi, bekas plastik, bahan api. Sebagai strategi untuk menyelesaikan risiko ini, mungkin kami boleh membuat pinjaman kewangan daripada ahli keluarga kami sendiri untuk menjayakan produk ini. Seterusnya yang kedua adalah risiko pasaran.
potensi penjualan produk air jagung untuk dijual kepada pembeli yang berfokus di kawasan sekitar Sandakan. Tambahan pula sekarang ni bulan Ramadan yang sememangnya kita memerlukan pelbagai jenis air untuk memenuhi kehendak kita. Yang kedua adalah keboleh pasaran dan daya saing yang tinggi daripada menu yang sama dilakukan oleh peniaga lain. Kita pun tahu produk sebegini ramai yang jual di kawasan tersebut. Fokusnya di kawasan Sandakan. Jadi untuk supaya produk kami ni dikenali ataupun supaya pelanggan tertarik untuk membeli dengan kami adalah dengan melakukan promosi beli 2 botol ataupun 2 cup, kami akan berikan percuma 1. Okey, rasanya itu sahaja. Untuk plan contingency, just in case sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, syarikat kami telah memutuskan untuk menyediakan atau menjual produk nasi kuning sebagai plan sokongan, di mana produk nasi kuning ini akan divariasikan kepada 3 jenis, iaitu nasi kuning ayam, nasi kuning ikan dan juga nasi kuning campur untuk menarik perhatian pelanggan. Selain itu, produk ini juga turut disediakan mengikut kesesuaian pasaran seperti sesuai untuk dimakan oleh golongan kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa atau warga tua, supaya setiap golongan ini dapat merasai dan menikmati kelazatan produk nasi kuning yang disediakan oleh syarikat kami. Okey, kita masuk kepada kesimpulan. Secara ringkasnya, air jagung merupakan perniagaan yang dapat dikategorikan dalam industri makanan yang dilihat mampu berkembang dengan baik dan sesuai diberikan pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Tambahan pula, sememangnya air jagung ini sudah pun dikenali ramai oleh rata-rata penduduk Sandakan serta sesuai diminum oleh semua peringkat umur kecuali bayi. Diharap agar perniagaan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya walaupun mungkin akan menghadapi pelbagai cabaran pada era endemik COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih.